Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu dan masa kepada kita, kesihatan dan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu dalam siri kuliah di Baitus Salam. Kita bersiaran secara online, secara rasminya dari page Baitus Salam, dan di crossline kan juga, cross page kan juga dengan beberapa page, termasuklah page Ustaz Ahmad Hashimi. Sama-sama kita memanfaatkan perkongsian kita pada pagi ini. Hari ini cerita kita berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Senantiasa ni kita ni, kalau orang kata asyik-asyik cerita ni je, berasa juga kita macam acak benda sama. Tapi oleh kerana sifat hati kita ni senantiasa berubah-ubah, kita baca dah, tapi apakah betul hati kita sudah suci dan bersih? Itu yang menyebabkan kita kena baca lagi, baca lagi, tak habis-habis. Saya sendiri pun siapa kata betul lah, asyik topik-topik macam ni je bagi kat ustaz. Tapi bila fikirkan balik, sebenarnya bukan orang lain, kita sendiri yang mengajar ni kadang-kadang lebih perlu kepada tazkiyatun nufus. Kerana sesungguhnya para pendakwah khususnya adalah orang yang paling berhajat kepada hati yang suci. Kerana mereka adalah orang yang paling banyak bergaul dengan manusia, bergaul pula dengan macam-macam tahap keilmuan. Ada jumpa dengan orang yang alim sesama mereka, ada jumpa dengan orang yang jahil yang baru nak belajar, ada jumpa dengan orang yang sombong yang mungkin dia dah belajar sikit tapi rasa dia lebih tahu daripada orang lain, dan ada juga orang yang buat-buat tak tahu pun, tidak berhajat kepada ilmu dan tidak berhajat pun kepada panduan untuk menjadi ataupun menjadi orang yang lebih baik. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang suka kepada maksiat. Jadi macam-macam perkara yang kita jumpa. Kerana itu orang yang paling perlu kepada penyucian jiwa. Semua orang perlu sebenarnya, semua orang perlu. Sebab tu yang kita nak bincang pada hari ini ialah perintah mensucikan hati dan keutamaan. Tapi para pendakwah mereka lebih perlu kepadanya. Baik. Kita baca beberapa perkara berkaitan dengan perintah ini. Perintah mensucikan hati dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, iaitu pada hari harta dan anak-anak lelaki tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ibnu Katsir berkata, pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, artinya pada hari kiamat
harta seseorang tidak akan boleh menjaga diri orang tersebut dari azab Allah. Okey. Walaupun dia menebusnya dengan emas seluas dan sepenuh bumi. Ini sama dengan ayat yang kita baca dalam surah Yunus. Walau anna lilladzina zalamu walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Kalaulah orang-orang yang menzalimi diri mereka itu memiliki harta seisi bumi, laftadat bih, nescaya mereka akan menebus diri mereka dari azab Allah. Tapi dalam ayat surah Asy-Syu'ara ni Allah Ta'ala kata, harta tidak akan bermanfaat kepada mereka. Anak-anak lelaki tidak akan bermanfaat kepada mereka. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan tidak pula anak-anak lelaki artinya tidak pula boleh menghindarkan dirinya dari azab Allah. Walaupun dia menembus dirinya dengan semua manusia yang boleh memberikan manfaat kepadanya. Yang bermanfaat pada hari kiamat hanyalah keimanan kepada Allah dan memurnikan peribadatan hanya untuknya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, iaitu hati yang terhindar dari kesyirikan dan dari kotoran-kotoran hati. Dari kesyirikan dan dari kotoran-kotoran hati. Okey. Al-Imam Syaukani berkata, harta dan kerabat tidak boleh memberikan manfaat kepada seseorang pada hari kiamat. Yang boleh memberikan manfaat kepadanya hanyalah hati yang selamat. Dan hati yang selamat dan sihat adalah hati seorang mukmin yang sejati. Kenapa macam? Tapi okey, boleh sambung, tak hilang. Okey. Jadi ayat ni makruf, semua kita baca, kita tahu belaka. Dan sebenarnya apa yang saya nak sebut bukan sesuatu yang asing dan bukan sesuatu yang kita tak pernah dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu saya katakan benda ni kita dah ulang banyak kali, tetapi keperluan hati kita untuk senantiasa dibersihkan, maka itulah yang menyebabkan janganlah pernah rasa bosan dari mendengar ayat-ayat yang memberikan ketenangan dan mensucikan hati. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, idh jaa rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata di dalam tafsirnya, yakni dia datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat dari kesyirikan, dari syubuhat-syubuhat, dari syahwat-syahwat yang boleh menghalanginya dari mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Apabila hati seseorang hamba telah selamat dari hal-hal di atas, yakni kesyirikan, syubuhat dan syahwat. Apabila hati seorang hamba telah selamat dari hal di atas, maka hati tersebut akan terhindar dari segala keburukan. Dan sebaliknya, hati tersebut akan memunculkan kebaikan-kebaikan. Dan di antara bentuk keselamatan hati adalah dia selamat dari perbuatan menipu daya manusia, serta selamat dari hasad
dan dari bentuk akhlak yang tercela. Iaitu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, cuma cerita berhati je hari ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr tentang orang-orang yang beriman. Okey. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang beriman yang datang sesudah mereka. Yakni sesudah siapa? Sesudah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Okey. Sesudah golongan Muhajirin dan Ansar, mereka berkata, yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berkata apa? Ya Allah, Tuhan kami, Rabbana ighfir lana. Ayat ni tentang Muhajirin dan Ansar dulu mula-mula. Kemudian datang kepada orang selepas mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah ampun kepada kami. Ayat kita lah tu, kena baca gitu tu. Dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Kita doakan supaya orang-orang telah mendahului kita dengan keimanan. Ramai dah orang. Kita ni kalau tengok dari sudut sejarah, kita ni kerdil je, tak ada gapo-gapo. Nak lawan diri kita sendiri pun rasa tak mampu. Tak main lawan nafsu. Orang zaman dulu lawan dengan jihad, lawan dengan senjata, pedang, lawan dengan panah, lawan dengan pistol, lawan dengan meriam. Okey. Kalau kita baca cerita sejarah tempat kita ni, sebelum zaman kita lah ni ada satu fatrah Islam gemilang dan ada satu fatrah Islam dijatuhkan. Zaman dia dijatuhkan tu, Raja Haji lah, macam-macam cerita. Tok Janggut dululah, macam-macam. Kerajaan Aceh runtuh. Macam mana sebelum daripada ni kerajaan Patani dengan Siam, kerajaan Kedah dengan Siam. Macam-macam. Zaman dulu ratusan tahun kita dah okey dah. Ulama dulu mempertahankan agama mereka dengan darah-darah. Kita ni ujung zaman, akhir zaman, perang nak lawan orang kafir tu memanglah dia datang. Tapi dia tak datang dengan senjata. Yang tu payah dia tu. Kalau dia datang dengan senjata, semua orang rasa hebat belaka, boleh lawan. Dia nampak zahir. Lah ni dia lawan, ni senjata dia ni, dia bagi kat kita. Yang ni dia bagi kat kita, yang ni duduk dalam rumah kita, dia memasukkan senjata-senjata dia. Kita duduk tengok email, mari mesej pelik-pelik. Duduk tengok Facebook, mari suggestion pelik-pelik. Mak tengok tu, mari benda-benda yang melalaikan kita. Jadi sebenarnya kita berperang dengan diri kita sendiri. Okey. Jadi cabaran kita lebih hebat. Cabaran mereka lebih hebat. Kita ni hebat cara kita lah. Cara dari sudut, cabaran kita lebih hebat sebab dia tak nampak. Cabaran orang dulu dia nampak, dia pun tak ada mainan-mainan benda lain. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita dan dosa orang-orang yang terdahulu daripada kita. Hasil perjuangan mereka, hasil dakwah mereka lah Islam tu sampai kepada kita. Dan sampai ke hari ini, Alhamdulillah kita masih lagi majoriti umat di Malaysia ini beragama Islam. Alhamdulillah. Jadi semua orang Islam di atas kita, termasuklah golongan Muhajirin, Ansar dan para pejuang tanah air yang memperjuangkan agama Islam sampai hari ini, alhamdulillah, sesuatu yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain di alam Nusantara ni. Kalau kita tengok ni kerajaan seluruh Nusantara. Nusantara ni luas, gugusan pulau-pulau yang berada di tanah Melayu. Dari Indonesia, selatan Thailand, sekarang ni masuk. Menanjung Malaysia, Singapura,
kemudian Borneo, termasuklah selatan Filipina. Semua ni kita panggil Kepulauan Borneo. Kepulauan Nusantara. Dalam banyak-banyak ni, yang paling bertahan, alhamdulillah, sehingga adanya kita ni termaktub dalam perlembagaan kita, Islam adalah agama rasmi, dan kemudian majoriti kita masih lagi Islam. Alhamdulillah, dia tidak terhasil dengan begitu saja. Ada orang yang telah bermandikan darah, ada orang telah berjuang sehabis-habisan, ada orang yang mengorbankan nyawa, harta dan segala-galanya untuk menjaga agama sampai kepada kita hari ini. Alhamdulillah. Maka kita doakan mereka. Macam mana? Termasuk doa kita ialah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Okey? Bukan orang pertama. Islam tu tak turun kat kita. Islam tu turun kepada Nabi. Sebelum Nabi sampai kepada kita, antara Nabi dengan kita tu beribu orang yang telah berusaha untuk menjaga Islam agar sampai kepada kita. Kita pun ada tanggungjawab yang sama supaya menjaga agama ni sampai kepada generasi yang seterusnya. Jadi ini antara doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau biarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kena banyak doa kita ni, kurang kita ni. Ahli sunnah kena banyak-banyakkan berdoa. Walaupun kita sebut kita tak doa lepas solat sebab kita kata Nabi tak ajar, betul lah. Tapi jangan sampai bila tak doa situ, pakai tak doa suruh pak-pak lain pun. Jadi banyakkan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Imam Asy-Syaukani berkata tentang ayat di atas yang maknanya bahawa yang dimaksudkan orang-orang yang datang setelah para sahabat adalah semua orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Dalam ayat ini Allah memerintahkan mereka untuk memohon ampunan untuk diri mereka sendiri dan juga untuk para pendahulu mereka yang telah mendahului mereka dalam beriman. Allah juga memerintahkan mereka untuk berdoa kepadanya agar dihilangkan dari hati mereka perasaan ghil. Perasaan ghil. Ghil ni bahasa Arab ni tuan-tuan. Ghil ni bahasa Arab ni. Ghil. Dia translate dengan tulisan Rumi. Ghil. Iaitu rasa dendam, dongkol, dengki, dongkol ataupun dan dengki terhadap kaum mukminin, dan tentunya yang menduduki peringkat utama dalam golongan kaum mukminin adalah para sahabat, kerana mereka lah generasi paling mulia dari umat ini. Sucikan hati kita, terutamanya terhadap para sahabat. Okey. Kalau kita doa dalam hati kita, janganlah ada perasaan dendam dan dengki terhadap orang mukmin. Siapa dia mereka yang kita tak boleh ada rasa hasad dengki? Pertama, golongan para sahabat. Jangan ada dalam hati kita ni rasa benci kepada sahabat Nabi. Kita kena rasa sayang. Bila sebut Abu Bakar, bila sebut Umar, bila sebut Uthman, bila sebut Ali, dia sepatutnya mendatangkan rasa cinta dan rindu kepada mereka. Kita cinta kepada Nabi, betul, sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada para sahabat, betul. Dan cinta kepada siapa lagi? Cinta kepada para ulama Islam. Cinta kepada Imam Bukhari, cinta kepada Imam Muslim, cinta kepada imam-imam mazhab.
Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Cinta kepada ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang berusaha mengajak manusia kembali kepada Allah. Cinta kepada ulama-ulama yang amanah dalam menyampaikan dakwahnya. Kalau tak cinta kepada ulama kaki bohong, tak apa. Dia panggil jadi ulama tapi sebenarnya kaki bohong. Itu tak payahlah. Okey, yang macam tu kita doakan agar Allah Taala bagi hidayah kepada dia, kerana dia pun orang Islam juga. Semoga Allah Taala bagi hidayah kepada orang-orang para pendakwah yang mana mereka ada salah dan silap, termasuk kita jugalah. Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, doa ini berlaku secara umum untuk semua kaum mukminin, baik dari kalangan sahabat atau umat sebelum sahabat atau generasi-generasi selepas sahabat. Dan ini termasuk di antara keutamaan iman, iaitu bahawa kaum mukminin itu saling memberi manfaat antara satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Semua itu kerana adanya kebersamaan dalam keimanan yang berimplikasi adanya ikatan ukhuwah antara mukmin, yang di antara cabangnya adalah saling mendoakan dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam doa tersebut permintaan dihilangkan rasa ghil dari hati mereka sedikit ataupun banyak. Apabila sifat ghil tersebut telah hilang dari hati, maka akan muncul sifat yang menjadi lawan dari sifat tersebut, iaitu rasa cinta sesama mukmin, saling tolong menolong, saling menasihati, serta sifat-sifat terpuji lainnya yang termasuk hak-hak orang mukmin yang harus ditunaikan. Jadi itu antara doa yang kita nak kena bacalah untuk merawat hati kita. Jantung kita ni berdegup. Kadang-kadang kita rasa sakit dia. Hati kita ni masalahnya tak berasa sakit dia. Sakit hati dengan orang je. Sakit hati dengan diri sendiri ni tak berasa. Sakit hati, aku berasa sakit hati betul tengok dia tu. Sebenarnya hati sedang sakit lebih daripada tu lagi. Macam mana? Dia ada rasa perasaan tak puas hati dengan orang mukmin. Dia ada rasa dengki, sombong dan seumpama dengannya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kita menjaga hati. Okey. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami fahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, dan tidak ada pula dendam dan hasad. Dendam dan hasad. Okey. Sebab tu masalah hati ni, ya Allah, benda paling utama. Semalam saya dapat satu video orang share dalam bahasa Arab, seorang pemimpin ulama di Indonesia. Waktu dia bertemu dengan
Syekhul Azhar, Mesir. Dia minta kepada Syekh Azhar tu, kalau boleh anak-anak Indonesia ni pergi belajar di Mesir lagi ramai. Padahal memang dah ramai dah, ada berpuluh-puluh ribu orang Indonesia ngaji Mesir. Tapi dia minta dengan Azhar gitu. Dan kalau boleh diberikan minhah. Minhah ni beasiswa lah, kerajaan. Sebab dia kata apa? Dia kata sebab orang ngaji Saudi ni ramai dah, dia kata. Orang ngaji Saudi ni hak bermasalah orang hak baccalaureus. Dia kata PhD tak apa, sebab PhD dia tu PhD daripada Ummul Qura. Ummul Qura Mekah. Tapi dia kata orang ngaji Saudi ni balik daripada Saudi ni masalah. Padahal dia ngaji Saudi juga. Sebab dia ngaji PhD. Dia kata hak PhD tak apa. Dia kata sebenarnya masalahnya bukan apa, dia kata bila balik-balik semua ni jadi Wahabi. Jadi video tu pendek setakat tu lah. Saya pun tak tahu cerita apa akhir dia. Tapi nak sebut walaupun orang tu ada PhD, dia tak boleh cakap macam tu sepatutnya. Dia pun pula pemimpin ulama. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepadanya. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kita dalam soal menjaga lisan. Biarlah lisan kita benar ucapannya. Dan menjaga hati, biarlah hati kita ni hati yang takut kepada Allah, yang tiada pula dendam dan juga hasad, yang suci hatinya, tidak ada dosa, tidak ada kedurhakaan di dalamnya, dan tidak ada dendam dan juga hasad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani dan dihukum sebagai hadis yang sahih. Jadi Nabi kata orang paling baik adalah orang paling bersih hati. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, baiklah pula seluruh anggotanya. Jika dia rusak, rusaklah seluruh anggotanya. Ketahuilah itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Jadi hadis-hadis ni masyhur. Semua hadis ni berkisar tentang supaya kita ni menjaga hati. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata satu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba baginda berkata, akan lewat di hadapan kalian, mana akan lalu lepas daripada ni, seorang calon penghuni syurga. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki pemuda dari Ansar dalam keadaan janggutnya menitis sisa-sisa air wudu, basah lagi janggut, dan tangan kirinya menenteng sandal yang pegang selipar dia. Pada keesokan hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi persis sebagaimana sabdanya kemarin, yakni semalam. Akan datang lepas daripada ni seorang calon penghuni syurga. Tiba-tiba lelaki tadi, orang yang sama datang. Antara aku dan bapakku telah terjadi perselisihan, maka aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Jika engkau tidak keberatan, aku ingin menumpang padamu selama 3 hari tersebut. Dia kata aku tak boleh balik rumah 3 hari, aku nak duduk rumah kamu, nak tumpang rumah kamu 3 hari. Sebenarnya maksud dia nak duduk di rumah lelaki ni selama 3 hari. Selanjutnya Anas berkata, maka Abdullah menceritakan bahawa selama 3 hari bersama pemuda tersebut, dia tidak melihatnya melakukan qiyamul lail sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah bertakbir
berzikir setiap kali dia terjaga dan menggeliat di atas tempat tidurnya sampai dia bangun untuk salat subuh. Selain itu, Abdullah berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik. Setelah 3 hari berlalu, maka hampir saja aku meremehkan amalannya. 3 hari kata, dia ni ahli syurga lagu mana gitu, bahasa kita lah tu. Dia kata amalan dia pun tak belah mana-mana, sangat biasa je. Dia meremehkan amalannya hampir-hampir saja. Aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak pernah ada pertengkaran antara aku dengan bapakku, dan tidak pula aku menjauhinya. Dia bagi tahu betul. Abang nanya, aku bagi tahu, aku cakap je. Sebenarnya aku hanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang engkau sebanyak 3 kali. Rasulullah kata, akan muncul di hadapan kalian saat ini seorang lelaki calon penghuni syurga, dan ternyata engkaulah yang muncul sebanyak 3 kali itu. Kerana itu aku jadi ingin tinggal bersamamu agar aku boleh melihat apa yang engkau lakukan untuk kemudian aku tiru. Akan tetapi aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang besar. Lantas amalan apa sebenarnya yang boleh menyampaikan engkau kepada kedudukan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi amalan apa yang buat sampai Rasulullah boleh kata macam tu? Laki tersebut kata, aku tidak melakukan kecuali apa yang kau lihat. Mu tengok aku 3 hari ni macam ni aku ya. 3 hari ni macam ni ya. Lalu orang itu berkata, aku tidak melakukan kecuali apa yang kamu lihat. Maka ketika aku telah berpaling pergi, dia memanggilku dan berkata, sebenarnya aku memang tidak melakukan apa-apa selain yang engkau lihat. Hanya saja selama ini aku pernah tidak merasa dongkol dan dendam. Aku terlalu benci dan dendam terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Dia tengok orang Islam, dia rasa sayang belaka. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak suka dengar cerita orang tu, cerita orang ni. Kalau boleh dalam hati kita ni kan, kita tak nak dengar cerita buruk pasal orang Islam. Supaya kita ni bila jumpa sama-sama kita dalam keadaan hati yang tenang, seronok, sayang, suka cerita. Ni kalau orang dah cerita dia orang ni macam ni, macam ni, macam ni, kita dengar tu pun, bila kita jumpa dengan dia, kita dah ada sesuatu dalam hati kita. Betul tak? Jadi dia kata, aku selama ni tidak pernah merasa benci dan dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin, dan tidak pernah menyimpan rasa hasad terhadap seorang pun terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka kata Abdullah, inilah amalan yang membuatmu sampai ke darjat tinggi, dan inilah yang tidak mampu kami lakukan. Kita ni tak mampu kalau tak cerita bab orang, demam kalau tak cerita bab orang. Baik, itu hadis Nabi, galakkan untuk kita jaga hati. Jadi berdasarkan Quran dan hadis yang kita baca tadi, kita tahu bahawa dalam agama kita ni terdapat anjuran dan galakan yang sangat besar untuk menjaga hati. Baik, perkataan salaf. Abu Dujanah berkata, tidak ada sebuah amalan yang paling aku yakini boleh memberi manfaat bagiku di akhirat selain 2 perkara. Yang pertama, aku tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku, dan yang kedua, selamatnya hatiku terhadap kaum muslimin. Hati kita ni biar orang Islam selamat daripada kita. Nanti kita sebut lepas daripada ini. Sufyan bin Dinar berkata, aku berkata kepada Abu Bishr, dan dia termasuk di antara murid Ali bin Abi Talib,
Aku kata kepadanya, beritahu kepadaku amalan-amalan orang sebelum kita. Dia menjawab, mereka sedikit beramal tetapi mendapat pahala yang banyak. Aku berkata, kenapa bisa demikian? Kenapa boleh berlaku demikian? Amalan sedikit, pahala banyak. Dia berkata, kerana selamat dan bersihnya hati mereka. Jadi amalan ni kadang-kadang dia berganda dengan sebab hati yang bersih. Amalan sedikit tapi bila khusyuk dia, Masya Allah, ikhlas dia, Masya Allah. Bila dia buat amalan dengan hati yang bersih, maka amalan itu diberikan pahala yang banyak oleh Allah. Sebab tu hati adalah modal dagangan, asetnya orang-orang soleh. Mereka tak ada harta, mereka pun tak banyak harta lah, tapi amalan mereka digandakan dengan sebab hati yang bersih. Fudail bin Iyad berkata, kami tidak akan boleh mengejar kami orang yang mengejar dengan memperbanyak puasa dan salat, dan kami hanya boleh dikejar dengan bermurah hati dan selamatnya hati dan memberi nasihat kepada umat. Jadi tak usah berlawan lah. Jangan berlumba dalam masalah memperbanyakkan puasa dan salat, tapi berlumbalah dengan hati, membersihkan hati dan menasihati umat. Ibnul Qayyim berkata, jadi hati adalah ibarat raja bagi anggota tubuh. Anggota tubuh akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati dan akan menerima semua arahan-arahan hati. Anggota tubuh tidak akan melaksanakan sesuatu kecuali yang berasal dari tujuan dan keinginan hati. Jadi hati tersebut merupakan penanggungjawab mutlak terhadap anggota tubuh, kerana seorang pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jika demikian, maka upaya memberi perhatian yang besar terhadap hal-hal yang menyihatkan hati dan meluruskannya merupakan upaya yang terpenting, dan memperhatikan penyakit-penyakit hati serta berusaha untuk mengubatinya merupakan ibadah yang paling besar. Jadi bukanlah ibadat ni duk solat, puasa, Quran saja. Ibadat juga ialah apabila kita berusaha membersihkan hati. Di tempat yang lain beliau berkata, jenis hati yang ketiga adalah hati yang sakit, iaitu hati yang hidup namun berpenyakit. Dengan begitu di dalam hati tersebut terdapat dua unsur, di mana unsur yang pertama terkadang mengalahkan yang kedua, begitu juga sebaliknya. Sedangkan hati sendiri akan mengikuti yang menang di antara keduanya. Okey. Jadi hati ni kadang-kadang yang dia panggil dua unsur. Dalam hati ni ada dua unsur, unsur baik dan unsur buruk. Bertembung senantiasa dalam hati kita ni. Jangan kita rasa hati kita sekeping hati yang duduk kekal statik. Apa tu kalau lagu nasyid dulu, sekeping hati dibawa berlari, dibawa berlayar, tu pisang emas. Sekeping hati pisang emas dibawa berlayar, pisang apa tu? Masak sebiji di atas peti, hutang emas. Hebat orang Melayu dulu. Kenapa pisang emas? Tak tahu. Lupa. Sebab pisang emas ni istimewa dia masak sebiji-sebiji. Dia bukan masak sikat. Dia masak sikit. Jadi kalau kita nak bawa berjalan, bawa pisang emas, ambil sikit, esok masak lain pula, ambil sikit. Dia tak buruk, tak cepat buruk. Orang katalah. Tapi nak sebutnya masalahnya, ni bukan, ni relate dengan patung tadilah. Masalahnya ialah kita kata dalam hati ni senantiasa bertembung. Dalam hati ni senantiasa bertemu. Ada waktu baik, ada waktu. Kita pun gitu juga, dalam hati kita ni senantiasa, saya dah sebut,
pertembungan dalam hati ni, peperangan dalam hati ni lebih sengit daripada pertembungan di luar. Kalau kita tengok orang perang kukang nak menang, nak kalah 7 hari 7 malam perang. Hati bukan 7 hari 7 malam. Hati ni seumur hidup dia perang dalam tu. Sampai kita mati. Jadi senantiasalah memenangkan kebaikan. Kita adalah hakim yang menentukan. Ya? Walaupun dia bukan masalah apa tu? Hati tu senjata banyak tak. Masalah dia bertembung, kita yang menangkan mana. Ada orang kejahatan dia banyak, tapi bila ada rasa kebaikan dalam diri dia, dia menangkan kebaikan itu. Dia tahu dia dosa banyak, tapi bila terdetik dalam hatinya kebaikan, dia menangkan kebaikan itu. Dan insya-Allah dengan kemenangan kebaikan itu, lama-lama dia jadi kuat, akhirnya kebaikan boleh menghapuskan keburukan. Jadi kita kena senantiasa, sedangkan hati sendiri akan mengikuti yang menang di antara keduanya. Bila dah menang kebaikan, maka kita akan banyak terikut kepada kebaikan. Dalam hati tersebut terdapat perasaan cinta dan iman kepada Allah, ikhlas dan bertawakal hanya kepadanya. Semua itu merupakan unsur kehidupan hati. Namun di dalam hati tersebut juga terdapat perasaan cinta kepada syahwat, lebih mementingkan syahwat dan berupaya untuk memperturutkannya. Dan terdapat pula rasa hasad, sombong, ujub, ambisi ini tak, cita-cita untuk menjadi orang yang paling unggul dan bertindak semena-mana di muka bumi dengan kekuasaan yang dimiliki. Semua itu merupakan unsur yang membuat diri hancur dan binasa. Begitu juga beliau juga berkata, kerana itu syurga tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang berhati kotor, dan tidak pula boleh dimasuki oleh orang-orang yang di hatinya terdapat noda-noda dari kotoran tersebut. Barang siapa yang berusaha untuk mensucikan hatinya di dunia, lalu menemui Allah dalam keadaan bersih dari najis-najis hati, maka dia akan memasuki syurga tanpa penghalang. Adapun tentang orang-orang yang belum membersihkan hatinya selama di dunia, maka jika najis hati tersebut najis murni, najis tapi murni, maknanya solid, hatinya tu najis solid, seperti hatinya orang-orang kafir, yakni tak ada kebaikan langsung dalam hatinya, maka dia tidak akan boleh masuk syurga sama sekali. Dan jika najis tersebut sekadar noda-noda yang mengotori hati, maka dia akan memasuki syurga setelah dia disucikan dalam neraka dari najis-najis tersebut. Ibnu Qudamah berkata, ketahuilah bahawasanya Allah apabila menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia akan dibuat mengetahui aibnya. Barang siapa yang mempunyai mata hati yang tajam, maka tidak akan tersembunyi baginya aib dirinya. Ini antara tip kita ni nak bersihkan hati, kena senantiasa tengok aib kita sendiri. Bila kita nak tengok aib orang, susahlah kita. Kita kena perhati dia mata ni. Mata ni kena tengok kebaikan orang dan kena tengok keburukan diri. Barulah kita jadi tak sombong. Kita tengok orang tu baik, walaupun kita tahu dia tak baik, tapi mata kita ni highlightkan kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Selama kalau kita kata kebaikan dan keburukan dia tidak memberikan tidak memberikan impak negatif kepada orang lain. Tidak memberikan impak negatif kepada orang lain. Kalau tiba-tiba keburukan dia mengajar benda-benda ngaru, dusta dan sebagainya, yang tu kita kena bagi tahulah. Kita kena tengoklah benda-benda tu. Tapi kalau dia ni keburukan bersifat peribadi, keburukan bersifat bersendiri, okay, maka keburukan tersebut hanya untuk dirinya sendiri saja. Tu kita abaikanlah. Moga Allah Ta'ala membantunya dalam menghilangkan keburukan tersebut. Tapi antara sifat kita nak jaga hati, jangan tengok keburukan orang
Sebaliknya tengoklah aib diri sendiri dan tengok kebaikan yang ada pada orang. Okay, apabila dia telah mengenali aib-aibnya, maka memungkinkan baginya untuk mengubati penyakit-penyakit tersebut. Sayangnya kebanyakan manusia tidak mengenal aib-aib dirinya sendiri. Mereka boleh melihat kotoran yang ada di mata saudaranya, tetapi tidak boleh melihat anak sapi yang ada di depan matanya sendiri. Anak sapi bagi kita ni ibarat kata daki di seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Kuman lah. Kuman sebelah laut nampak, tapi gajah depan mata tak nampak. Baik. Di tempat yang lain beliau berkata, barang siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sayangnya kebanyakan manusia tidak mengenali dirinya sendiri. Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya, dan penghalang tersebut berupa ketidakmampuan seseorang mengenali hatinya dan terhalang dirinya dari mengawasi hatinya, padahal mengenali hati dan sifat-sifatnya adalah merupakan pokok agama. Baik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu umumnya lah. Macam mana kita nak dapatkan hati yang bersih sekarang ni? Cerita dia, kita sebagai para pendakwah, terutamanya lah, saya pesan kepada setiap orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, kita kena ada kadang-kadang hati yang ikhlas. Yang pertama, ikhlaskan. Saya teringat baru ni waktu kita tazkirah di apa tu? Bukan tazkirah, kat kubur tu. Bila kita tengok dia bawa tikar, dia bawa tu, kita sangka dia ni nak apa? Nak buat tahlil dah lah. Sehingga kita pun cepat-cepat lah. Ada orang kata, ustaz, nanti dia itu. Rupa-rupanya bila dia kata sabar cerita dia kata dia bagi mic pula kita lepas pada tu. Jadi Masya Allah, kadang-kadang jangan cepat kita buruk sangka lah. Walaupun ada kekurangan, betul apa yang dia nak buat mungkin kita rasa kita buat lebih baik daripada dia, tapi ada tak sudut kebaikan yang kita boleh tengok? Ada. Kebaikan dia apa? Dia rupanya dia nak suruh jalan dengan lancar supaya tak timbul masalah, dan dia suruh kepada majlis kepada kita, siap bagi mic lagi untuk tazkirah. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang begitulah kita. Contoh itu ada pada semua keadaan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang tak ada kata apa, kita dah macam-macam dah kita. Padahal kalau kita berbaik sangka kepada dia, tunggu sekejap, rupa-rupanya dia pun nak kebaikan sebagaimana kita nak kepada kebaikan. Sebab itu yang pertama dalam mencapai hati yang sejahtera yang baik ialah keikhlasan yang ada di dalam hati. Buatlah sesuatu kerana Allah, bukan kerana kita, bukan kerana kumpulan kita, bukan kerana nama kita, bukan kerana pangkat, darjat dan seumpama dengannya. Buatlah kerana Allah. Nescaya di saat itu kita akan bergantung dan berharap kepada Allah. Yang kedua, kena ada sikap redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dari harta, kesihatan, tempat tinggal, ujian, musibah. Kena ada sifat redha. Andai kata dulu kita ada jawatan, tiba-tiba kerana dakwah Allah, orang tarik jawatan tu, redha. Pasal apa? Benda tu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Kena ada sifat redha untuk hati yang sejahtera. Kalau tidak, kita tak akan puas hati. Kita akan kata, dulu aku jadi TMS itu. Contohlah kita kata, kalau kita kena cabut pecak jadi TMS,
Tapi tak ada hal, jangan kata apa, pergi solat pada dia, kita kata. Semua ni tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Redha. Sifat redha ni menyebabkan kita tidak akan benci, kita tidak akan marah, kita kena redha dengan apa yang Allah beri kepada kita. Harta baik, jawatan baik, pangkat baik, kedudukan baik. Okey. Jadi hati nak sejahtera, ikhlas kena ada yang pertama, yang kedua kena ada redha. Dan nak sampai redha ni kena tengok orang yang lebih rendah daripada kita, sehingga kita redha dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Oh, kita kena cabut jawatan. Bila saya jumpa dengan Syekh, cerita kalau cerita dia kata, setakat cabut jawatan tak ada masalah. Orang dulu, orang di pendakwah tempat lain kena ugut dengan senjata, ada kena tembak sampai mati. Nah, setara Syekh Ali Jabir ditikam dengan pisau. Kita tak ada lagi lagu tu. Kemudian pendakwah di Filipina ditembak sampai mati. Kita ni Allah Ta'ala baru uji sikit-sikit, alhamdulillah. Siapa ada apa tu asatidah kita yang kena tetap? Dr. Fauzi kan? Kan Dr. Azman masuk perompak penyambung masuk rumah dia tu. Dia Fauzi Rahman kan? Dr. Azman pun kena. Tapi nak ayatnya, apa yang Allah Ta'ala uji kita ni sebenarnya sikit lagi daripada ujian orang lain. Maka redhalah dengan apa yang berlaku. Okey? Dalam apa jua, tu baru cabaran dari sudut kata-kata nista, orang tohmah, orang caci, orang kata, tenang je lah, redha dengan apa yang Allah. Hak dia nak kita, dia nak buat, kita nak maaf, kata maaf, itu nombor dua. Tapi dengan ketentuan Allah, kita redha. Ada juga orang kata kat aku ni rasa tak ada dah kata kat orang. Kita tak pernah kata kat orang, ada pula orang kata kat kita. Redha je lah. Okey, doakan kebaikan kepada dia. Yang seterusnya, banyakkan berfikir tentang hisab dan saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ni, kita tak nak bawa benda ni depan Allah. Kalau boleh, kalau kita nak bergaduh dengan orang, tak nak bawa dalam hati kita ni ada rasa benci, rasa susah. Pasal nanti bila kita nak menghadap di hadapan Allah tu, seolah-olah kita bawa benda daki, benda kotor. Allah Ta'ala kata, illa man atallaha biqalbin salim. Kalau boleh kita nak kembali kepada Allah tu, hati kita tak ada dah, kita dah maafkan belaka dah. Ibarat kata almarhum Tok Guru Ni Aziz, sebelum dia meninggal, ambo gapo-gapo hak kata ke ambo maaf belaka. Pasal gapo? Malah nak jumpa Allah, depan Allah, dalam hati kita tak ada lagi benda-benda tak puas hati dengan manusia. Buat lambat kita masuk syurga je. Betul nanti akan diadili. Oh, kamu tak puas hati, panggil orang tu. Apa mu tak puas hati ke dia? Oh, dia atas dunia, ya Allah buat kat aku macam ni. Oh, kita pun akhirnya dapat pahala dia pun kena pikul dosa kita sebagai contoh. Kalau kita betul, kalau kita benci itu sebab kita hak salah, kita pula kena adili, ambil dosa dia ambil pahala kita. Wal iyadzu billah. Tapi kalau kita settlekan masalah tu di dunia lagi, kita maafkan, pahala pun kita dapat awal. Nah, bukan kita aku maafkanlah dia. Kemaafan kita tu satu ibadah, kita dapat pahala awal. Dan bila kita kembali kepada Allah, dalam hati kita tak ada perasaan benci, sombong, dengki, tak ada apa. Kita dah beres belaka, ya Allah, aku nak kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang suci, bersih daripada perasaan benci, marah dan sebagainya. Jadi antara benda yang kita kena buat ialah kita kena fikir tentang bagaimana kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara benda yang membersihkan hati juga ialah ad-doa. Doa ni banyaklah. Antaranya doa yang kita sebut tadi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Okey,
Ya Allah, janganlah jadikan dalam hati kami ni rasa benci kepada seorang Muslim. Saya kadang-kadang kita ni tengok bab politik lebih daripada agama. Tengok orang politik jadi ada rasa benci. Tak, kita kena letak agama nombor satu. Kalau dia orang Islam sama macam kita, rasa sayang kepada kita, rasa sayang kita kepada dia lebih daripada rasa sayang kepada orang yang bukan Islam yang duduk dalam parti kita. Dan ni terbalik. Lalu dia ni bukan Islam tapi duduk dalam parti kita. Oh, sayang sungguh. Orang Islam yang tak duduk dalam parti kita, kita benci. Tak boleh. Terbalik. Yang seterusnya benda yang kita nak kena buat ialah husnudzan. Dalam hati kita ni kena ada sikap husnudzan, baik sangka. Walaupun dia salah, kita kata mungkin dia tersilap kot. Bagi alasan kepada dia, husnudzan. Dia pun sayang juga kepada Allah bagi contoh. Cuma mungkin dia tersalah jalan. Dia bukan sengaja gitu. Kita bagi alasan-alasan husnudzan kita. Atau dia benci, dia marah, kata caci maki. Mungkin kita kata masa tu dia tak sedar kot. Mungkin masa tu dia stres kot. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa dia. Kita kata gitu je. Husnudzan, baik sangka. Sampai kadang-kadang kita kata, oh orang tu macam-macam. Kita belum tentu lagi. Kalau kita duduk tempat dia pun, boleh jadi kita lebih teruk daripada dia. Husnudzan lah, dia telah berusaha sehabis baik. Tapi itulah yang paling baik yang dia boleh lakukan. Husnudzan. Banyak benda kita boleh husnudzan. Cari je alasan untuk menyebabkan kita tak kata buruk kat orang. Okey? Wa hamlil kalam ala ahsanil mahamil wa afdalil masalik. Dan jaga lisan kita, ucapkan perkataan yang baik je. Walaupun dalam hati kita ni tahu benda tu macam-macam nak caci, tapi tahan di mulut, jangan keluar. Berapa? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Okey. Antara yang lain ialah banyakkan menyebarkan salam. Banyak menyebarkan salam. Sehingga Nabi SAW kata, okey, hendakkah aku ajarkan amalan yang bila kamu buat, kamu akan bersaling berkasih sayang. Nabi bila sahabat tanya ya, bila sahabat kata ya, Nabi sebut afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Okey. Banyakkan tersenyum, jangan stres, senyum je sentiasa. Biar orang kata apa mamak ni senyum sama. Senyum je lah. Hati tenang bila kita tengok senyum ni, jadi hati pun rasa tenang. Jadi para pendakwah kena lagu tu. Terutamanya lah. Kita ni hati kita kena bersih dan tinggalkanlah yang seterusnya, tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi lawan kepada sifat-sifat tadi jangan buatlah. Takabur, sombong, kata-kata yang buruk dan sebagainya. Nanti dia akan menyebabkan hati kita ni terkesan. Kita tak perasan bila kita kata tu, kita rasa hati kita okey je. Tapi sebenarnya hati kita dia mengenali apa yang baik bagi dia dan apa yang dia terkesan secara automatik. Dia terkesan secara automatik. Sebagaimana hati ni kadang-kadang bila baca Quran, kita tak berasa lagi ketenangan pada tahap pertama. Tapi makin kita baca, lama-lama hati jadi tenang. Sebab apa? Sebab hati kenal apa yang memberikan kebaikan kepadanya dan apa yang memberikan keburukan kepadanya. Jadi kalau nak lebih lanjut lagi, ni ada buku Penawar Penyakit Hati. Penawar Penyakit Hati yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Kata pengantar dia Dr. Kamilin Jamilin. Ni boleh ambillah pengarang kita ni, dia penyakit hati dan ubat-ubat dia, penawar bagi penyakit hati. Terbitan Manhaj Clear. InsyaAllah ni boleh tanyalah ni, baca bagi orang rajin bacalah. Ni bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau sufi.
satu lagi dalam saya nak tekankan masalah hati ni juga. Menyucikan hati biarlah dengan jalan yang benar. Banyak orang nak sucikan hati tapi dia mengikut jalan yang salah. Niat dia baik nak sucikan hati. Jadi dia pergi kepada orang-orang yang banyak bercakap tentang masalah hati tapi dengan cara yang tidak benar. Terutama yang kita sebut sebagai ahli sufi. Bukan semua salah kalau kita belajar tentang ahli sufi zaman-zaman dahulu, mereka berpegang kepada as-sunnah wal al-kitabi was sunnah. Tapi mari yang terkemudian macam-macam. Cerita berhati tapi amalan dia pelik-pelik. Amalan-amalan dia pelik-pelik. Zikir dia sampai juta-juta. Tak apalah, insya-Allah. Dan jadi siapa yang nak baca, nak cerita tentang masalah hati ni, kita kena cari jalan yang benar. Orang yang paling bersih hati dia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi menyucikan hati dah ada. Sahih ikut jalan Nabi. Jangan pergi kepada amalan-amalan siapa mereka nak kena duduk dalam gua, makan bergetih jagung tak 40 hari. Kemudian cerita tentang hakikat mengenal diri kita dengan Tuhan ni jadi bersatu dan sebagainya. Yang tu semua adalah benda-benda yang bertentangan dengan ketenangan hati sebenar. Walaupun dirasakan dalam saat itu sebenarnya hati dia rasa, oh aku rasa tenang, tak kena ganggu kat syaitan. Sebenarnya orang yang paling nak sucikan hatilah orang paling kena banyak ganggu dengan syaitan. Tapi bila dia rasa tenang dalam keadaan dia meninggalkan sunnah atau manhaj yang sahih, sebenarnya itu bukan ketenangan tetapi itu adalah talbis iblis ataupun istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk membersihkan hati secara bijaksana menepati manhaj yang sahih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi suruh kita ziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Nabi ajar kita berdoa untuk hati, doakan untuk hati. Dan Nabi ajar kita banyak baca Quran, baca Al-Quran. Tidak dinafikan antara rawatan hati yang paling mustajab adalah dengan membaca Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Maka Quran adalah ubat rawatan yang menyembuhkan hati. Jadi sebab tu kalau betul nak sucikan hati, antara remedi yang paling mujarab adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Lazimilah Al-Quran kerana dia adalah kalamullah dan zikrullah yang terbaik. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Jadi jangan tergelincir pergi ke cari pada manhaj yang menyimpang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Orang kita tak tahu, kadang-kadang dia tenang hati, pergi zikir tengah malam campur lelaki perempuan, tak tenang hati lagu tu. Pergi pula zikir melompat-lompat, sampai dia rasa aku rasa tenang je. Itu bukan tenang, itu talbis iblis, itu istidraj. Okey, kalau dia tenang, dia datanglah solat berjemaah di masjid, duduk di masjid lama sikit, tenanglah hati dia. Tak, dia kalau mari masjid rasa tak tenang, balik duduk rumah dalam gelap gelita tu, tak, duduk zikir benda-benda tidak diajar oleh Nabi, dia rasa tenang. Dia rasa tenang jumpa tok syekh dia, tok guru dia. Aku kalau dengar ustaz-ustaz biasa mengajar ni, pada ustaz ni ngajar Quran, ngajar hadis. Tapi pergi jumpa tok guru dia hak ngajar tak apa-apa, cerita menipu, karut-marut, dia rasa tenang. Itu istidraj. Jadi kita nak tenang mesti ada manhaj. Manhaj kita mesti kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu penutupnya, sebagai penutupnya lah, sebagai penutup kita ni, kita akhiri pembahasan ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada poster ni, kita pakat tengok poster ni, doa ni. Tuan-tuan bagi tengok belakang doa ni, okey.
Dia dah tulis pun ni. Dikeluarkan oleh Yufik TV ni. Mana dia ni? Poster mana? Kalau boleh. Boleh tekan besar ke? Gambar ni. Zoom. Boleh? Macam tu boleh? Okey, kita tutup dengan doa ni. Doa memohon kesucian jiwa. Okey. Kena hafal ni doa ni belakang ni. Ni. Doa untuk membersihkan, memohonkan kesucian jiwa. Okey, baca sama-sama kita. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita baca sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ki tu jangan panjang. Ki tu wa zakkiha. Wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Yang ka tu panjang. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ingat dah belakang. Kita kecek sikit. Ni biar nampak. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Okey. Ni kalau ni nampak belakang dia penuh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maksud dia apa? Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang menjaganya dan Engkaulah yang melindunginya. Jadi banyakkan baca doa ni. Ni antara doa yang kita boleh baca dalam menyucikan jiwa kita, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itulah untuk pagi ini. Alhamdulillah kita dapat sedikit perkongsian mengenai penyucian jiwa. Untuk lebih lanjut lagi, boleh ambillah buku ni, Fiqhul Qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Cuma selain daripada membaca, kadang-kadang kita kena gilah jumpa guru-guru, asatidzah, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang kita tengok orang ni, kita boleh rasa padanya tak ada rasa benci ke orang, tak ada rasa bermusuh dengan orang. Kita pun duduk dengan dia pun sembang, tak ada cerita pasal benda-benda mengarut dan sebagainya. Maka kadang-kadang sifat akhlak ni ditiru, bukan dibaca. Kadang-kadang akhlak ni baca tu satu, kemudian ditiru. Selebihnya dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berusaha untuk menyucikan dirinya. Jadi jangan kita duduk saja di atas buku boleh, tapi akhlak ni adalah muamalah. Bila kita nak test akhlak kita, bila kita bertemu dengan manusia. Akhlak kita dengan Allah bersendirian, waktu kita bersendirian, itu waktu kita berakhlak dengan Allah. Waktu bertemu dengan manusia, itu akhlak kita dengan manusia. Di saat itulah kita diuji.
Akhlak kita dengan Allah, kita diuji waktu kita bersendirian. Akhlak kita dengan manusia, kita diuji waktu kita bertemu sesama manusia. Jadi dalam atas kertas buku, okey, beres belaka, kita akan jangan ada rasa berdeka begini. Tak, bila jumpa dengan orang lain daripada hak kita baca, lain daripada kita sebut. Pasal apa? Itulah ujian. Tempat medan akhlak adalah apabila kita berinteraksi dengan manusia, dan medan akhlak dengan Allah apabila kita bersendirian. Tidak ada orang tengok, di saat itulah Allah menguji akhlak kita. Jadi mudah-mudahan Allah menyucikan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa, dan Engkaulah yang menjaganya, dan Engkaulah yang melindunginya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.